Pertama sekali saya nak kongsi satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini bila mana Nabi nampak anak bulan. Tak kira lah masuk Ramadan ke, nak masuk bulan Syawal ke, masuk bulan apa, doa bila lihat anak bulan ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah ala ni'maihi katsirah التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Di pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. InsyaAllah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Dan kita sedar tak sedar kan, malam ni nak tarawih dah kan, esok dah nak mula puasa kan. Jadi saya teringat satu hadis, kita rasa sekejap je masa ni kan, rasa baru je puasa tahun lepas tu nak datang puasa lagi. Mungkin sebahagian puan-puan sekalian baru je beli baju raya, nak beli kena beli lagi dah. Jadi ada satu hadis Nabi SAW yang panjang lah. Nabi cerita tentang tanda akhir zaman, tanda kiamat lah. Tapi ada satu istilah yang Nabi sebut, wa yataqarabuz zaman. Masa tu jadi dekat, jadi pendek. Mungkin sebahagian ulama yang awal faham pendek ni, maknanya masa tu jadi cepat, perjalanan tu jadi cepat. Dulu nak pergi, kalau pergi ke Terengganu 6 jam contoh kan. Hari ni kalau naik flight 1 jam je. Jadi cepat perjalanan tu. Wallahu a'lam. Sebahagian ahli ilmu sebut yang lebih tepat, Nabi sebut wa yataqarrabu zaman ni memang rasa pendek betul. Kan baru je solat Jumaat, nak jumpa Jumaat lagi dah. Dulu kita ingat kalau zaman muda-muda betul kan, puan-puan sekalian, kita rasa Jumaat ke Jumaat tu lama, macam nak tunggu raya. Tapi ni antara tanda akhir zaman. Dia sebagai peringatan untuk saya dan tuan-tuan puan-puan jugalah. Mudah-mudahan Ramadan ni satu peluang lah pada kita kan, untuk kita buat yang terbaik, ibadat yang terbaik insya-Allah. Dan bila kita sebut tentang masa, sedikit lah sebagai mukadimah ni kan, rasa sekejap. Sebab tu dia ada istilah keberkatan masa tu. Tak sama masa orang ni. Sejam saya dengan sejam tuan-tuan puan-puan sekalian mungkin tak sama kan. Saya mungkin banyak lara, rasa panjang je masa tu. Tuan-tuan ni yang duk study kan, yang minat dengan ilmu ni, rasa sekejap je sejam. Betul. Baru sampai masjid dah nak balik dah rasa. Contohlah, orang yang sihat dia rasa sejam tu lama kan. Dia rasa sejam tu sekejap. Tapi orang yang sakit, orang yang duduk kat hospital, sejam dia macam setahun. Ada istilah keberkatan masa tu. Jadi mudah-mudahan ini antara perkara yang ajaib lah bagi saya, iaitu makhluk yang bernama dengan masa ni. Sebab tu kita tak perlu dari sudut akidah kan. Kadang bila masuk Ramadan ni, Lailatul Qadar lah antaranya. Dah Ustaz, Saudi tu dia pagi, kita kat sini malam, kat mana Lailatul Qadar tu? Dia pelik begitu. Kata kita dia makhluk yang ajaib lah masa ni. Kita tak perlu nak persoalkan. Satu lagi orang persoalkan, kalau orang yang dah mati lama, dah lama dia dalam kubur kan, bahkan sebahagiannya umur di dalam kubur tu lebih panjang daripada umur dia hidup kan. Ustaz-ustaz kita selalu sebut. Tapi bila kita kata masa ni dia makhluk yang ajaib, tak timbul isu orang yang masuk kubur awal lama dia azab, tak timbul isu tu. Bahkan kita pun kalau kita mungkin sekejap je masuk kubur dah nak kiamat contoh. Tapi kalau kita lebih teruk, lebih jahat, maka azab tu lebih teruk lah.
Itu di sisi Allah dia tak ada masalah yang itu. Cuma kita ni manusia lemah. Bila sebut masa, kita nak kaitkan dengan Allah juga. Allah ni dia tak terikat dengan masa. Bahkan masa itu sendiri makhluk Allah. Jadi mudah-mudahan itu sebagai mukaddimah lah. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian kita dapat keberkatan masa itu. Apatah lagi akhir zaman ni kita rasa pendek je masa tu. Wallahu alam. Okey, itu sebagai mukaddimah. Cuma hari ni kita nak cakap apa ni? Saya pun 2 hari lepas lah suami puan kan, Ustaz Kamarudin, Tuan Haji Kamarudin kan jemput, datang nanti tak berilah tajuk tu. Saya dah fikir secara umum lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita ni memang nak masuk Ramadan betul. Saya nak kongsi beberapa hadis Nabi lah, mungkin menjadi panduan pada kita nak masuk Ramadan ni. Kita bincang santai-santai je hari ni insyaAllah. Sebab saya yakin tuan-tuan mungkin dah lalu semua hadis ni kan. Mungkin ustaz yang datang ni pun cerita pasal Ramadan juga. Saya mungkin ikhlas lah saya sebut sebahagian tempat. Mungkin di sini juga kita segan nak datang kadang tu. Sebab kita rasa satu, kita ni ustaz muda lah. Dan kita tak, maksudnya kalau kita lihat video-video tu kan, mudah-mudahan lah muda lagi 30-an. Tak, bila kita lihat video-video kan, kita lihat ustaz-ustaz antara yang lebih pengalaman lah, kita sebut ustaz senior, veteran kan. Maknanya dia lebih berilmu, lebih pengalaman. Jadi kita ni bila datang, bukanlah nak kata ilmu baru apa pun, cuba sekadar pengulangan sahaja. Kita nak ingat balik. Sebab tu Al-Quran sebut apa? Peringatan tu manfaat kan untuk orang mukmin. Jadi bila saya duk fikir satu lagi, sebahagian tempat antaranya di sini kita segan datang kan. Sebab mungkin tuan-tuan ni dengan kuliah ni lama sangat dah. Kalau saya sebut 20 tahun boleh tak? Sampai tak 20 tahun ada kan? Bahkan mungkin sebahagiannya lebih lagi. Jadi saya pun mengaji kat Mesir ni pun 6 tahun je. Mana kata kalau boleh jadi tuan-tuan ni lebih pengalaman, bahkan mungkin lebih berilmu lah daripada saya nak kongsi ni. Jadi mudah-mudahan kalau saya kongsi pada pagi ni benda yang sama, benda sebagai pengulangan, mudah-mudahan tuan-tuan angguk je lah. Jadi kita mohon mudah-mudahan ada manfaat lah insyaAllah. Pengulangan, sebab ilmu ni memang sifat dia perlu pada pengulangan lah insyaAllah. Okey, pertama sekali saya nak kongsi satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini bila mana Nabi nampak anak bulan. Tak kira lah masuk Ramadan ke, nak masuk bulan Syawal ke, masuk bulan apa, doa bila lihat anak bulan, ini doa dia. Persoalannya kita hari ni memang dah, kita kata takwim Ramadan tu kan dah siap 1 tahun dah kan semua. Tapi ala kulli hal para ulama dia khilaf bab ni. Boleh begitu dengan teknologi yang ada hari ni, orang tengok bulan ni dia boleh anggar lah. Walaupun pernah berlaku bukan tahun lepas ke, macam lari sikit. Sebab tu dikuatkan setiap kali nak masuk bulan mesti tengok. Nak raya mesti tengok. Sebab tu tuan-tuan tunggu depan TV tu macam tu. Sebab dia kena tengok semula untuk takkid lagi. Jadi antara doanya, kita walaupun kita tak tengok, mungkin tuan-tuan kalau kita keluar nampak, wallahualam lah nampak ke tak tu, tapi kita boleh baca juga doa ni secara umum, doa yang baik. Nabi minta 4 perkara. Mudah-mudahan lah. Okey, insyaAllah. Kalau tak sempat nak tulis pun bahasa Arab tu, insyaAllah saya bagi pada Tuan Haji lah, insyaAllah. Boleh sama-sama kongsi. Dan mungkin saya rasa tuan-tuan pun dah jadi amalan dah yang ni. Okey, daripada Talha bin Ubaidillah lah, dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, kana idza ra'al hilal qal. Talha bin Ubaidillah dia kata Nabi ni bila dia lihat hilal anak bulan ni, dia akan doa apa? Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. 4 perkara. Nabi bila lihat anak bulan, Nabi akan doa, ya Allah. Okey. Ya, dengan maksud ya Allah, keluarkanlah anak bulan ini dengan yumna, dengan keberkatan. 1. Wal yumna wal iman, dengan keimanan. Wassalamati wal islam, serta berikanlah keselamatan dan keislaman. 4 perkara Nabi minta. Yang 2 yang awal tu minta apa? Anak bulan ni keberkatan dengan keimanan, serta berilah keselamatan. Yang 2 yang akhir tu minta jauh daripada mudarat lah. Setiap kali masuk awal bulan minta jauh daripada mudarat. Jadi Nabi minta supaya diberikan keselamatan dan keislaman. Okey, 2 yang awal tu diberikan keberkatan dan keimanan. Okey. Wassalamati wal islam. Keselamatan dan keislaman.
Okey. Dan Nabi kata, ya, dalam riwayat sebut Nabi paling lihat anak bulan tu, Nabi kata Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu wahai anak bulan tu Allah Ta'ala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Mudah-mudahan malam ni kot kita bolehlah baca, insya-Allah. Kita tak lihat pun bolehlah kita baca tuan-tuan lepas maghrib tu, mudah-mudahan kita ambil berkat doa Nabi ni, doa selamat. Bahkan kalau kita kata setiap bulan, bukan untuk Ramadan saja, sebahagian silap. Dia ingat untuk bulan Ramadan, tak, setiap kali nampak anak bulan masuk awal baru, mudah-mudahan. Okey, ini hadis yang pertama, mudah-mudahan untuk saya dan tuan-tuan dapat beramal. Saya nak kongsi hadis yang kedua. Selalu kita dengar jugalah, kita ambil manfaat daripada hadis Nabi, ambil barakat daripada hadis Nabi, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan. Kena tanyalah. Kalau tuan-tuan buat tak ingat, seronok sikit saya. Kalau tak jawab tu, saya ingat, mudah-mudahan tak ingat lah. Semangatlah sikit saja ni. Okey, idza jaa Ramadan, bila datangnya Ramadan. Sebahagian riwayat kata idza dakhala, bila masuk bulan Ramadan. Malam ni lah, mudah-mudahan insya-Allah kan, maghrib ni. Nabi kata futihat abwabul jannah. Bila saya baca yang ni, tuan-tuan tahu dah ni. Dibukanya pintu-pintu syurga. Bahkan sebagian riwayat yang lain, dibukanya pintu-pintu langit, abwabus sama. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu, diikat syaitan-syaitan. Hadis ni menunjuk tentang, yang pertama sekali kita faham, ini kelebihan Ramadan. Kelebihan Ramadan berbanding bulan yang lain. Kita nak lihat sikit syarahan dia nanti, insya-Allah. Pertama sekali, ini hadis menunjuk kelebihan Ramadan. Dan tuan-tuan, kita selalu doa nak masuk Ramadan kan. Nanti bila dapat masuk Ramadan, jangan lupa ucap Alhamdulillah. Kerana masuk Ramadan ni satu nikmat yang besar kan. Kita masuk Ramadan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, nanti saya akan kongsikan doa yang selalu kita doa, cuma kita lupa nak ikatkan. Ramai orang baca Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampai masuk Ramadan, tapi orang lupa nak ikatkan. Kerana Nabi sebut ramai masuk Ramadan. Bahkan nanti kita kongsilah hadis tu, insya-Allah. Kita habis yang ni dulu. Okey. Dibuka, yang pertama sekali bila masuk Ramadan, dibuka pintu syurga. Ni secara mudahlah tuan-tuan tahu, ada dua cara faham para ahli ilmu. Yang pertama, difaham secara hakikat. Maksud buka pintu syurga tu, memang pintu syurga tu dibuka betul, tapi hakikatnya kita tak tahu macam mana. Ini sebagian ahli ilmu kata begitu. Dan sama juga bila mana ditutup pintu neraka ni, maksudnya pintu neraka tutup. Wallahu a'lam bagaimana. Dan bila mana, okey, itu dua perkara. Dia faham secara hakikat. Tapi biasa kebanyakan para ulama bila baca hadis ni, dia akan faham secara majazi. Dengan maksud apa? Dibukanya banyaknya keberkatan Allah, rahmat Allah. Itu maksud dia majazi. Ataupun dia faham majazi ni dalam erti kata, bila masuk bulan Ramadan, ramai orang buat baik, ramai orang infak kan, maksiat pun kurang, kezaliman pun kurang. Itu maksud majazi. Seolah-olah pintu neraka memang tutup betul orang buat ibadat ni. Seolah-olah pintu neraka memang betul buka orang buat ibadat ni. Dia faham majazi kat situ. Boleh faham? Beza kan hakikat dengan majazi. Orang yang faham secara hakikat pun dia kata wallahu alam lah bagaimana tu. Tapi dia faham zahir hadis. Itu yang cara faham para ahli ilmu lah. Okey. Seterusnya Nabi kata wasuffidatis syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan ataupun diikat. Inilah selalu yang jadi isu. Kadang timbul soalan, ustaz, dah bila syaitan diikat pun ada je orang buat maksiat kan, adanya. Para ulama antaranya Al-Imam Qurtubi, dia jawab lama dah persoalan ni. Yang pertama sekali adalah beberapa jawapan tu, tapi khulasah tu cantik lah. Yang pertama sekali dia kata, sebahagian ahli ilmu kata bukan semua diikat. Maknanya syaitan yang betul-betul memusuhi anak Adam tu diikat. Sebahagiannya. Jadi istilah dia lah, saya lupa. Tapi syaitan yang memusuhi anak Adam itu yang diikat. Antaranya lagi dia sebut, okey, ini yang penting. Dia kata walaupun diikat semua syaitan, kalaulah kata diikat semua syaitan, banyaklah pandangan. Tapi kalau kita ambil walaupun diikat semua syaitan, tidaklah melazimkan tak berlakunya maksiat. Tidaklah melazimkan tak berlakunya maksiat, tak berlakunya kezaliman. Kerana kezaliman ni bukan maksiat yang kita buat, bukan semuanya datang daripada syaitan. Boleh jadi dari
Daripada hawa nafsu kita, ataupun memang adat dah kita biasa buat dah begitu. Bulan Ramadan kalau dah biasa jadi buat juga. Khulasahnya yang cantik begini. Biasa orang Melayu kita apa-apa sekali suka tak salah hantu kan. Salah jin lah. Ni anak saya ni adalah jin lah satu. Dia dari satu sudut boleh menjadi betul. Memang betul begitu. Itulah tujuan syaitan. Nak merosakkan anak Adam, nak ganggu anak Adam. Tapi khulasah yang cantik ni, bila bulan Ramadan, kita boleh lihat diri kita. Kalau kita ni sama je macam sebelum Ramadan, jahat tu jahat sama je, nakal sama tak kurang, mana kata itu tak boleh salah syaitan dah, itulah sifat kita. Untuk diri saya dan tuan-tuan jugalah kita fikir. Di tuan-tuan ni lain-lain insya-Allah. Sebab tu para ulama sebut, paling kurang bila masuk bulan Ramadan ni, ibadat kita dia mesti berbeza. Bukan berbeza dari sudut kurang, mesti bertambah sedikit. Kalau kita lihat hadis-hadis Nabi pun, Nabi ni pemurah. Masuk bulan Ramadan lebih pemurah. Ajwadun nas kan. Bahkan dalam sudut Quran, ibadat baca Quran, masuk bulan Ramadan 2 kali pula kan, Nabi talaqi dengan Jibril. Paling kurang kita nak bezakan. Sebab kita bimbang, saya pun bimbang juga saya mengajar ni. Sebab para ulama sebut, khulasahnya kalau kita memang jahat dekat bulan Ramadan, itulah sifat kita. Kita memang orang jahat lah tu. Tak boleh nak salahkan syaitan dah. Kalau bulan lain ada alasan lah. Ada alasan juga. Okey, wallahu alam, itu makna hadis ni insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan seterusnya, okey, hadis yang seterusnya mungkin ni perbincangan ni lebih panjang dan selalu saya ulang lah. Mungkin baru ni pun mungkin Ustaz Arifin kita ada rekod juga. Dengan tajuk sebelum masuk Ramadan ni, Ramadan bulan taubat kan. Pernah dengar tajuk ni kan? Jangan angguk. Kata tuan angguk, tak semangat saya. Okey, hadis yang ketiga, hadis pada pagi ni insya-Allah. Mungkin syarahan hadis ni lebih panjang insya-Allah. Ada satu hadis Nabi yang sahih. Nabi ketika di atas mimbar, Nabi sebut amin. Tiba-tiba Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Pernah dengar tak? Masya Allah. Saya kongsi jugalah. Okey, bila Nabi nak turun, Nabi turun, orang tanyalah kenapa tiba Nabi sebut amin tu. Nabi kata atani. Bila bahasa Arab tak boleh jawab lah. Kena semula lah. Atani Jibril. Nabi kata Jibril datang jumpa aku, dan Jibril kata raghima anfumri'in. Terjemahan kasar dia, Jibril kata celakalah seseorang itu. Jadi terjemahan kasar ni takut sikit sebenarnya. Kalau terjemahan yang ringan sikit, rugilah seseorang itu adrakal Ramadan falam yughfar lahu. Dia masuk bulan Ramadan dan dia tak diampunkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, maka Jibril kata kul amin. Nabi Jibril suruh Nabi kita amin, maka Nabi amin. Maka hadis ni berat tuan-tuan. Celaka orang yang masuk Ramadan tapi tak dapat pengampunan Allah, Nabi kita amin. Hadis yang besar. Jadi tuan-tuan, kita nak dapat pengampunan tak lain dan tak bukan kena taubat. Itu satu bab yang sangat besar. Walaupun sebahagian kata memang ini saya daripada muda dah mengaji taubat ni Ustaz. Tapi wallahu alam, hakikat yang kita kena terima, itulah Allah selalu ulang. Tentang mengaji Al-Quran khatam, itulah kalimat yang banyak tuan-tuan akan jumpa. Taubat, istighfar, bahkan itulah juga dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerita tentang taubat, istighfar dan sebagainya. Jadi walaupun ini sebagai pengulangan, mudah-mudahan ada manfaat lah insya-Allah. Cuma sebelum tu saya nak sebut, yang saya sebut kena ikat doa. Ya Allah, berkatilah kami bulan Syaban dan sampaikanlah kami Ramadan kan. Okey, ramai sebab ini doa yang baik, doa yang cantik ni, menjadi amalan salafus soleh kita. Ulama-ulama yang dulu memang amal doa ni, tapi mereka juga tak tinggal doa Allahumma sallimni li Ramadan. Dah hafal kan? Masya Allah. Ini ikatan dia. Dan tuan-tuan kalau tak ingat bahasa Arab pun sebenarnya boleh ikat dengan bahasa Melayu lah. Ya Allah, sampaikanlah aku, sejahterakanlah aku sampai pada bulan Ramadan, wasallim Ramadan li, dan sampaikanlah Ramadan ini kepada aku, sejahterakanlah Ramadan ini kepada aku, wa tasallamhu minni, hafal tak? Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan ya Allah terimalah amal-amal aku di bulan itu, di bulan Ramadan. Yang ni ikatan dia. Bahkan yang lebih baik tuan-tuan, doa ni bukan nak masuk Ramadan saja. Ya Allah, mudah-mudahan masuk Ramadan, sampai Ramadan ni dengan kesihatan, dengan ketakwaan, dapat melakukan amal soleh, dapat baca Quran banyak. Ikat dengan bahasa Melayu pun tak apa, tapi penting ikatan ni. Kerana hadis yang kita baca ni, ramai orang masuk Ramadan
tapi dia tak dapat pengampunan. Bimbang begitulah kita. Jadi doa, sebab tu ulama kita ajar banyak. Doa nak dapat isteri, doa nak dapat anak. Jangan doa nak dapat isteri, dapat anak saja. Tapi doa nak dapat isteri salihah, anak saleh salihah. Begitulah nak dapat suami yang saleh. Doa nak umur panjang, ramai orang nak umur panjang, tapi mesti diikatkan dengan bisihhati wal afiyah, dengan sihat, dengan ketakwaan. Kena ikat tu. Sebab antara saya lihat orang Arab ni dia suka doa begitu. Kalau dia sebut nama Syekh, dia panggil dia doa lah, atalallahu umrak, atalallahu umrak, semoga Allah panjang umur kamu. Sebagian Syekh dia marah. Doa tu bagus dah, tapi dia marah. Tambah bisihhati wal afiyah, dengan kesihatan, dengan ketakwaan. Jadi mudah-mudahan ini amalan kita lah. Tapi tuan-tuan rasa dah Ustaz, malam ni nak masuk dah saya Ustaz, nak kena amal tak doa ni? Boleh juga dalam bulan Ramadan tu, boleh doa juga doa ni kan. Kalau yang depan tu kita ubahlah, Allahumma barik lana fi Ramadan, berkatilah kami ni pada bulan Ramadan ini. Dan kalau doa yang saya kongsi yang kedua tadi, boleh baca bulan Ramadan dengan maksud sejahteralah kami pada bulan Ramadan ni. Okey, wallahu alam. Jadi saya nak bincang sebagai ulang kaji pada pagi ni insya-Allah tentang bab taubat ni lah. Banyak tempat saya sebut perkara ni kerana inilah para ulama kita duk ulang. Antaranya biasanya sebelum masuk Ramadan lah dia akan ulang tajuk ni, Ramadan syahrut taubah wal ghufran. Ramadan bulan taubat dan pengampunan. Sebahagian kata dah bulan lain macam mana? Bulan lain pun kena taubat juga. Hari-harilah saya dan puan-puan sekalian perlu taubat ni, tapi bulan Ramadan ni diberikan penekanan. Macam kalau kita sebut apa, Ramadan bulan Quran, bulan lain baca juga, tapi bulan Ramadan diberi penekanan. Okey, secara mudah beginilah, saya nak sebelum masuk ulang kaji ni, saya nak sebut beberapa perkara yang penting jugalah tentang mungkin kelebihan taubat ni bagi kita semangat lah. Sebahagian kata dia ulangan kan, tapi tuan-tuan saya nak bagi tahu, kalaulah orang datang jumpa puan-puan sekalian, tuan-tuan sekalian, saya nak jadi orang baik dah, saya ni insaf dah kan, terutamanya bulan Ramadan ni semua nak jadi baik kan, saya ni insaf dah, saya ni tak nak dah buat perkara yang dulu. Pertama sekali nak ajar dia apa? Solat banyak ke? Sedekah banyak ke? Ramailah, banyaklah jawapan. Itu jawapan yang bagus lah semua. Tapi para ulama kita sebut, pertama sekali kena ajar apa? Babut taubah. Kena ajar taubat dulu untuk dia, supaya Allah ampun dosa-dosa dia. Dia insaf dah. Yang pertama sekali nak Allah ampun dulu. Okay. Bahkan tuan-tuan, kalau kita lihat, saya nak ambil beberapa contoh kitab untuk kuatkan lah. Tuan-tuan biasa dengar kitab Penawar Bagi Hati. Ada pengajian kan, habis khatam dah, tak khatam lagi, Masya Allah. Okey, saya sebut secara ringkas sebab poin yang saya nak kongsi pun ada dalam kitab ni. Makna kata kalau tuan-tuan mungkin ingat lupa, tuan-tuan boleh rujuk semula nanti. Okay, kitab Penawar Bagi Hati ni ulama sebut kitab asas untuk ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Walaupun dia kitab asas, tapi dia cukup, perbincangan dia cukup. Maknanya kalau tak sempat nak naik kitab yang lebih tinggi, berpada dengan yang tu pun insya-Allah. Sebab hari ni ada orang mengaji Ihya Ulumuddin, bagus tu. Kitab Ihya Ulumuddin kan Imam Ghazali kan, kitab tasawuf, penyucian jiwa ni. Tapi kitab tu kitab tinggi, kalau asas pun kita tak pegang, boleh tenggelam dalam lautan tu. Penyucian jiwa ni macam-macam istilah dia, Imam Ghazali. Okey. Kitab Penawar Bagi Hati ni ada 3 bahagian lah sebagaimana puan-puan belajar. Bahagian pertama 7 anggota badan, bahagian yang kedua 10 sifat yang dikeji, dia panggil penyakit hati lah tu. Dan bahagian yang ketiga barulah masuk 10 penawar bagi hati. Penawar tu kat belakang sekali. Selepas dah kenal penyakit baru cari penawar kan. Okay, jadi 10 ni penawar bagi hati, walaupun bila kita mengaji ulama kata penawar ni bukan 10, lebih lagi. Ataupun sifat-sifat yang terpuji, mahmudah ni bukan 10, lebih lagi. Tapi yang lebih tu biasanya pecahan daripada 10 ni. Sebab tu kitab ni asas tapi dia cukup. Okey, saya nak sebut tuan-tuan, bab pertama sekali penawar bagi hati ni adalah babut taubah. Kita boleh buka semula, ada perbincangan panjang dalam tu, babut taubah. Okey, saya nak kuatkan lagi. Tuan-tuan biasa dengar kitab Riyadus, yang ni glamour sangat. Para ulama sebut hampir setiap masjid di dunia ni ada kitab ni. Hampir, bukan di Malaysia saja, di dunia ni. Kita pun mengaji kat Mesir memang ada lah kitab ni. Bahkan bukan saja menjadi ada di masjid tu, menjadi selebih pengajian lah kan. Okey, saya nak sebut tuan-tuan, apa makna Riyadhus Salihin? Taman
Tu kalau Raudhul Jannah lah, kita tengok Riyadhul Jannah, taman. Jadi Raudhah tu betul dah, taman. Salihin tu orang-orang yang salih. Jadi tengok Imam Nawawi bagi tajuk kitab dia ni Taman Orang-orang Salih, Taman Para Salihin. Jadi dalam kitab ni Imam Nawawi dia tak syarah, dia cuma datangkan hadis Nabi. Dekat 2000 hadis. Dekat 2000 hadis. Dia cuma ini hadis untuk bab ni. Bab pertama hampir ada 100 bab dalam kitab tu. Ini sebagai pendedahan lah, mudah-mudahan, ataupun ulang kaji. Ada hampir 100 bab dalam kitab Riyadhus Salihin ni. Imam Nawawi kumpulkan hadis semua sekali dekat 2000 hadis. Saya nak sebut kat tuan-tuan, Imam Nawawi tujuan dia buat kitab Riyadhus Salihin ni, bila mana kita baca, mudah-mudahan inilah jalan menuju akhirat. Dan mudah-mudahan tengok tajuk dia tu, mudah-mudahan kita jadi orang saleh, kita bersama dengan orang saleh. Itu tujuan Imam Nawawi tu, kita mengaji Riyadhus Salihin tu. Tapi tuan mengaji mesti perlu pada syarahan lah. Sebab hadis ni kalau tak syarah, dia manfaat tu ada. Tuan-tuan baca terjemahan kan, biasa kadang orang baca terjemahan saja, boleh lah, ada manfaat, tapi dia tak sampai. Kalau kita lihat syarahan para ahli ilmu, dia lebih kita faham hadis tu. Bukan nak kata hadis Nabi tak manfaat, cuma hadis ni dia perlu pada penerangan kan. Okey, untuk kita jadi orang yang saleh, untuk bersama dengan orang yang saleh, Imam Nawawi kumpul kitab ni. Jadi tuan-tuan kita lihat bab yang pertama sekali, babul ikhlas. Nak jadi orang yang saleh ni memang kena mengaji bab ikhlas lah. Bab ikhlas ni kita tak payah kira pun tak apa, sebab dia asas setiap kehidupan kita. Kita mengaji hari ni taubat pun, kalau tak ikhlas tak jadi kan. 1000 kali taubat tapi tak ikhlas tak jadi. Tengok bab yang kedua Imam Nawawi kumpul, ada 12 hadis, iaitu babut taubah. Makna kata mudah tuan-tuan, nak jadi orang yang saleh mesti taubat. Mesti taubat dulu yang pertama. Okey, saya kuatkan lagi, Imam Nawawi datangkan ayat Al-Quran, antaranya tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ni Allah sebut ni, tuan-tuan memang kena yakin betul. Kalau saya bagikan contoh-contoh tadi tak berapa yakin, ini saya sebut ayat Al-Quran. Allah kata, bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, semoga kamu berjaya. Ulama kita faham mudah ayat Al-Quran. Orang yang nak berjaya mesti bertaubat. Kunci orang yang nak berjaya ni mesti bertaubat, dan orang yang bertaubat pasti berjaya. Dua cara faham mudah tuan-tuan ulama kita. Dan Allah marah kita kalau kita tak bertaubat dalam ayat yang lain, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Orang yang tak taubat ni dia orang yang zalim, kata Allah. Jadi mudah-mudahan ini perbincangan yang penting. Kita dapat poin yang pertama, nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang soleh ni, poin yang pertamanya mesti bertaubat. Okey, ini poin pertama. Okey, poin yang kedua saya nak sebut dekat tuan-tuan hari ni. Taubat ni juga para ulama sebut jalan shortcut. Saya bila sebut, kita ni suka sangatlah shortcut ni, sebab kita kadang-kadang sibuk bekerja, kita nak benda-benda akhirat ni, benda-benda baik ni, shortcut akhirat lah ni kita nak sangat. Tak ada dalam agama ni, tak ada jalan shortcut melainkan satu ni. Okey, sebab agama ni dia bersifat hujah, dia bersifat ilmu, kena menuntut ilmu. Tak boleh tiba-tiba pergi satu majlis. Contoh kita pergi satu majlis zikir, saya ni orang baik dah, saya ni orang pandai dah. Tak betul. Dia mesti dengan ilmu. Jadi orang pandai, jadi orang baik dengan ilmu lah. Tapi satu jalan shortcut yang Allah bagi ni adalah taubat. Saya nak sebut ayat Al-Quran, ataupun saya bagi contoh dulu para ulama buat shortcut macam mana ni Ustaz. Sebab taubat ni biasa kalau buat dosa lah, taubat lah kan. Tapi kenapa taubat ni shortcut? Para ulama sebut begini, saya masuk 30-an, mungkin sebahagian ada 40-an, 50-an kan, 60-an. Dia duk ingat zaman muda dia. Dia duk ingat zaman dululah. Allah, banyaknya amal aku buat ni, tapi rasa-rasa macam tak ikhlas. Banyaknya aku bantu kawan aku, adik-beradik, jiran aku, tapi rasa macam tak ikhlas. Rasa nak biar dia puji, nak biar dia bantu semula. Ada begini tuan-tuan. Dan ini tanda orang cerdik, kata Nabi. Tanda orang cerdik dalam hadis Nabi, dalam Riyadhus Salihin juga Imam Nawawi kumpul. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdik ni Nabi kata orang yang akil. Akil ni orang yang berakal lah, senang, cerdik lah. Dia ni dia yang sentiasa menghitung diri dia. Maknanya dia lihat semula amal dia. Allah, umur ni bertambah tapi rasa macam amal kurang. Ataupun Allah, aku ni buat amal banyak sebelum ni tapi macam tak ikhlas. Ni orang yang cerdik, Masya Allah. Sebab Nabi kata kalau orang yang ajiz, orang yang lemah, tak berapa cerdik ni, dia
Dia ikut hawa nafsu dia semata. Dan yang kedua, dia berharap pada Allah. Apa maksud berharap pada Allah? Bagus kan berharap pada Allah ni. Tapi Nabi bagi istilah orang yang lemah tak cerdik ni, dia berharap pada akhirat tapi dia tak nak amal. Dia harap Allah ni kan sifat pemurah, tapi dia malas nak buat amalan. Ni agama tak suka. Betul, kita mesti nak rahmat Allah tapi dengan amalan. Okey, tak apalah saya nak sebut. Ulama kata bila kita duk ingat banyak amalan tak ikhlas ni, jalan shortcut nak dapat semula pahala tu tak lain tak bukan dengan taubah. Kerana ayat Al-Quran sebut begini. Dalil dia kat mana? Tuan-tuan kalau boleh, saya sendiri dengar ayat ni memang kita hafal. Allah ni untuk saya. Sebab kita orang yang banyak dosa. Satu, banyak dosa. Satu lagi, belum tentu kita yakin amal kita ni ikhlas. Tak ada orang lah berani, saya rasa. Saya sendiri, mungkin tuan-tuan juga, Ustaz, saya sedekah tadi memang Allah terima lah. Memang saya ikhlas. Tak ada orang berani cakap begitu. Jadi ni satu ayat yang besar untuk saya dan tuan-tuan. Allah, rahmatnya Allah ni. Tuan-tuan cuba buka surah Furqan. Okey, surah Furqan ni saya nak luaskan sikit. Surah Furqan ni 3 page yang last begitulah Allah sebut tentang sifat Ibadur Rahman. Ini sebagai pengulangan. 3 page yang last atau page yang ketiga sebelum nak khatam lah, 3 yang last tu di bawah tu Nabi Allah sebut wa Ibadur Rahmanil ladzi, hamba-hamba Allah yang diradai. Ibadur Rahman ni maksudnya hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, yang Allah redha. Siapa mereka ni? Tuan-tuan kena baca terjemahan. Saya tak sempat nak sebut semualah. 3 page yang last tu Allah sebut satu persatu. Allazi wallazi, iaitu orang-orang yang begini, orang-orang yang begini. Kena baca semula insya-Allah. Cuma saya nak ambil satu berkenaan dengan tajuk kita ni. Page yang last sekali pada muka surat atas sekali Allah sebut antara ciri Ibadur Rahman, hamba Allah yang Allah sayang ni, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka ini tidak sembah bersama dengan Allah sesuatu yang lain. Mana kata dia ni tak sekutu. Ni mudah-mudahan kita ada sifat ni. Kita tak sekutu Allah, kita tak sembah selain daripada Allah. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dia tidak membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Qisas tu alasan yang benar lah. Tapi asasnya tak boleh bunuh nyawa ni dengan sengaja tanpa alasan yang benar. Okay, ini dosa yang besar dua-dua ni. Yang ketiga, wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ini pun dosa besar juga kalau buat. Ni 3 ni antara 3 ciri Ibadur Rahman. Banyak lagi. Ini saya fokus pada pagi ni 3. Dan Allah sambung lagi, wa may yaf'al zalik, barang siapa yang buat 3 ni. Barang siapa yang buat, wala ayazubillah, kita minta jauh. Tapi Allah kata barang siapa yang buat 3 ni, syirik, bunuh dan berzina, yalqa athama, dia layak dapat balasan dosa. Dan Allah tambah lagi, yudha'af lahul azab, akan digandakan azab kepadanya. Allah marah betul. Wa yakhlud fihi muhana, 3 dosa yang besar, dan dia kekal dalam keadaan hina. 3 ni kalau buat juga. Tapi kat mana rahmat saya sebut tu, jalan shortcut tu Allah sebut pada ayat yang seterusnya. Masya Allah, illa man tab. Ada 3 kat sini. Satunya, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah. Yang ni saya rasa memang ini sebagai pengulangan, tapi peganglah betul tuan-tuan. Dia taubat, dia beriman pada Allah, dan dia tambah dengan amal salih. Wa amila amalan salihah, dan dia buat amal salih. Tuan-tuan tengok fadilat dia apa. Para ulama sebut shortcut ni, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka ini yang taubat tadi semua ni, Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan hasanat-hasanat, kebaikan-kebaikan. Mana kata mungkin yang tak ikhlas sebelum ni, Allah gantikan dengan kebaikan insya-Allah. Walaupun sebahagian ulama ada beberapa cara faham lah ayat ni. Tuan-tuan boleh buka tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Pada ayat ni dia datangkan pandangan ahli ilmu. Cuma secara umum tu kita boleh faham, sebab Allah kata yubaddil ni ganti. Allah gantikan keburukan-keburukan dengan hasanat-hasanat. Bila Allah ganti ni dengan cara Allah lah, itu kita serahkan pada Allah. Para ulama sebut boleh jadi Allah ganti ni, Allah sentiasa taufikkan kita buat kebaikan sehingga habis keburukan tadi. Boleh juga jadi begitu. Jadi ayat ni ayat yang sangat, bila kita baca Allah, rahmatnya Allah ni. Semua ayat ni rahmat lah, tapi dia ada ayat-ayat yang tertentu tu kita rasa betul. Hafal lah tuan-tuan. Kongsi pada kawan-kawan, pada anak-anak, orang yang nak jadi baik, cuba baca ayat ni. Rahmatnya Allah insya-Allah. Dan taubat ni saya sebut dia rahmat. Seingat saya kalau agama ni daripada manusia tak ada bab taubat ni.
Kalau bukan daripada Allah agama, tak ada bab taubat. Kerana logik manusia, kalau dia buat agama, dia nak hamba dia takut kat dia, nak hamba dia taat dia. Cara dia macam mana? Buat salah, denda lah. Buat salah, hukum. Tak ada taubat ni. Tapi Allah ni dia beza. Dia, maksud kata Allah ni dia selayak baginya lah. Tuhan kita yang Maha Agung ni, dia rahmat, dia letak satu bab taubah ni lah. Dalam banyak ayat dia, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku mendahului kemurkaanku. Okay, wallahu alam. Ini bab taubat, itu saya nak sebut tentang fadilat dia. Kalau nak kongsi sebenarnya banyak lagi. Imam Nawawi pun dia letak 12 hadis dalam bab taubat tu, panjang sangat. Cuma sekarang ni kita nak terus masuk ulang kaji ni. Sebab tu saya akhirkan, sebab mungkin sebagai pemulangan saja insya-Allah. Cuma mungkin ada poin-poin yang penting tuan-tuan boleh ambil hari ni insya-Allah. Okey, pertama sekali taubat ni dia ada dua rukun, dua syarat, tiga rukun. Dua syarat, tiga rukun. Sebagian ulama kadang tu tuan-tuan lihat, kenapa lebih lagi? Dia tambah satu lagi, ikhlas. Tapi ikhlas ni sebagian ulama tak sebut pun, sebab benda tu ma'ruf dah. Setiap ibadat mesti ikhlas kan. Sebahagian ni tambah jadi lagi syarat yang ketiga. Tak apalah. Untuk ulang kaji pagi ni, taubat ni ada dua syarat dan tiga rukun. Okey. Syarat, kita masuk syarat dulu. Syarat diterima taubat ni sebelum boleh tambah tak? Masya Allah. Okey, yang pertama saya sebut sebelum matahari terbit daripada barat. Itu mana kiamat lah. Dan yang kedua macam puan kita sebut lah, sebelum mati ataupun sebelum nyawa sampai di hujung halkum. Dua syarat ni kalau kita buat sebelum tu, Allah terima insya-Allah berdasarkan hadis Nabi banyak. Tapi sebagian kata, Ustaz, memanglah kami taubat sebelum mati Ustaz, tapi nak kata Allah rahsiakan dua ni. Boleh jadi Allah alam sempat ke tak, sebab tu doa lagi Ramadan ni kan, sampai Ramadan belum tentu kita masuk lagi, wallahu alam. Kerana mati tak syaratkan sakit kan, mati tak syaratkan tua. Okey, ini dua syarat. Sebagaimana Fir'aun, saya nak tanya tuan-tuan, Fir'aun dia taubat ke tak? Taubat kan, Masya Allah. Bukan saja taubat, dia mengucap lagi. Tapi macam dia luput dah syarat dia. Masya Allah. Sebahagian tempat saya sebut ni, dia macam pelik. Fir'aun taubat, Fir'aun mengucap, mungkin sebab tak biasa dengan pendedahan ilmu. Itu sebab saya sebut tuan-tuan tu, saya segan datang kat sini. Tuan-tuan boleh macam, biasa dengar dah Fir'aun taubat tu. Sungguh saya tak tipu. Sebagian tempat dia macam, Ustaz ni jalan sesat kan ni, Fir'aun mengucap. Tapi sebab saya tak habiskan lagi. Dia taubat, dia mengucap, bahkan Al-Quran cerita, tapi dah luput dah syarat tu, tak terima. Okey, tu syarat. Kita masuk taubat secara ringkas, masuk rukun taubat ada 3 secara ringkas. Pertama sekali, an-nadmu. Nak Allah terima taubat ni mesti ada 3 rukun ni, tak boleh salah satu. Yang pertama sekali, an-nadmu ni menyesal. Okey, yang ni payahlah nak buat contoh, sebab menyesal ni daripada hati, jantung hati kita. Mungkin kita duk fikir, sebab tu saya sebut tadi yang orang yang cerdik, Nabi kata ni dia tafakur tadilah, duduk seorang-seorang dia fikir, bukan dia mengenangkan masa yang lalu macam tak boleh terima, tak. Mengenangkan maksudnya dosa kita banyak kan. Jadi kalau kita menyesal ni, maksudnya Allah, tak patut aku buat ni, aku ni ahli masjid, tak patut bergaduh sesama orang datang kuliah ni, tak patut nak bergaduh sesama adik-beradik kan, silaturahim. Ada perasaan menyesal tu daripada hati. Contoh tu payah nak buat, tuan-tuan, itu kita dengan Allah Ta'ala. Menyesal syarat utama. Okey, yang rukun, bukan syarat, syarat dah habis. Rukun yang pertama menyesal, rukun yang kedua at-tarku, tinggal. Yang ni tinggal perbuatan tu. Makna kata tak cukup menyesal saja, dia mesti buang perkara maksiat tu. Kalau contoh yang besar lah, saya buat contoh minum arak, berzina, tak boleh menyesal saja, mesti tinggal perkara tu. Macam saya selalu buat contoh juga, kalau kuliah maghrib untuk Pak Haji kadang mulut ni menyesal, tapi kotak rokok ni kat dalam kocek lagi. Tak cukup rukun tu, tak cukup rukun. Sebahagian boleh terima, sebahagian tak boleh terima. Kalau muslimat semua boleh terima lah contoh tu, insya-Allah. Okey, kalau itu yang berbentuk kita buat maksiat tu lah, buat kezaliman tinggal. Tapi maksiat juga dengan makna cuai kewajipan, itu maksiat juga. Cuai kewajipan, saya buat contoh tinggal solat. Saat saya tinggal solat, saya nak taubat ni, yang pertama saya menyesal, yang kedua saya tinggal. Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Dah saya tinggal solat ni, rukun yang kedua kena tinggal lagi. Dengan maksud kena qada lah tu. Bukan maksud kena tinggal.
Macam saya ni putus silaturahim Ustaz, dosa besar, putus silaturahim, saya menyesal lah. Rukun yang pertama menyesal, yang kedua saya kena tinggal macam mana? Sambung silaturahim tu. Jangan sebab istilah tu takut orang silap faham. Okey, mudah je insya-Allah. Okey, kita masuk rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga pun daripada jantung hati kita jugalah, berazam tak nak ulang lagi maksiat tu. Contoh payahlah, tapi makna kata biar tiga rukun ni mesti disulami dengan ikhlas tadi. Maksudnya ikhlas betul. Ya Allah, aku ni tak nak buat dah maksiat ni. Allah, bantulah aku tinggal. Ini contoh hakikatnya kita dengan Allah Ta'ala. Sebab saya nak tanya persoalan. Tuan-tuan mengaji betul, rukun kalau tak ada satu, okay, kalau solat tak ada satu rukun, sah tak solat? Tak sah. Okay, rukun yang ketiga ni dia ada isu dia. Sebab hari ni mungkin kita semualah manusia biasa ni terdedah dengan maksiat, dengan kesalahan, kezaliman, macam-macam. Sebab kita tak ada yang perfect lah. Nabi kata memang setiap anak Adam ni melakukan kesalahan. Okay, saya nak tanya tuan-tuan, kita taubat dah ni, tiba-tiba tak sampai 2 hari pun, hari yang sama juga jatuh dalam maksiat yang sama. Allah terima tak taubat tu? Sebab rukun tu. Dia jatuh tu bukan esok tu, hari yang sama, tak sampai sejam taubat, jatuh lagi pada maksiat yang sama. Allah terima tak taubat tu? Taubat lagi. Masya Allah. Okey. Sebahagian ni dia keliru sebab ni rukun ni mana boleh jatuh lagi, sebab mesti berazam tak nak jatuh. Sebab tu dia istilah azam. Azam maksudnya dengan bersungguh-sungguh. Sebab tu saya sebut mesti ikhlas. Azam ni mesti biar ada usaha sekali. Tapi kalau dia jatuh juga, Allah terima dah taubat tu kalau dia benar-benar ikhlas. Tapi kalau dia tahu dah jatuh ni, jatuh sekali lagi taubat lagi, jatuh sekali lagi taubat lagi, nampak dah main-main kat situ. Yang ni agama larang, tak boleh. Tapi kalau dia benar-benar ikhlas azam tak nak jatuh lagi, tiba-tiba suasana mengganggu kan, macam-macam lah hari ni dugaan, jatuh lagi, dia pun tak nak jatuh sebenarnya, yang itu perlu taubat yang seterusnya. Begitulah, buat lagi ikhlas dah taubat ni, perlu taubat yang seterusnya. Allah ni dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam satu hadis yang sahih, saya lupa matan dia, tapi pernah orang mengadu dah pada Nabi situasi ni, buat maksiat lagi. Nabi kata, yang setakat saya ingat, dia ni tahu Allah Maha Pengampun, hamba Allah ni tahu Allah ni boleh ambil tindakan ke atas dia. Mana kata dia taubat tu ikhlas sebab dia tahu Allah ni boleh ambil tindakan. Mana kata Allah nak hantar tiba-tiba petir sambar dia boleh, tapi rahmat Allah kan, tinggal salat pun keluar rumah boleh, sihat je. Allah nak lipatkan bumi kat dia boleh, dia yakin perkara tu Allah boleh ambil tindakan, dia ikhlas taubat, Allah terima taubat dia. Nabi kata, bahkan hadis tu berulang banyak kali. Lepas begitu jatuh lagi, jumpa Nabi, Nabi kata dia tahu kan, Allah ampun dia. Ulang banyak kali, akhir sekali Nabi kata satu istilah, if'al ma syi'ta qad ghafartu lak, buatlah apa yang kamu nak buat, Allah ampun kamu. Sampai tahap tu. Tapi hadis ni bukan menunjukkan boleh buat maksiat, nak menunjukkan Allah terima taubat tu. Mana kata kalau ikhlas, dia benar-benar berazam tak nak buat, dia jatuh, Allah terima dah. Tapi jatuh yang kedua perlu pada taubat yang lain. Mudah-mudahan. Okey. Ini rukun yang ketiga. Saya nak masuk. Okey, ini settle. Ini 3 rukun bila mana dosa yang berkaitan kita dengan Allah Ta'ala, yang berbentuk peribadi. Dan yang ini tuan-tuan, jangan cerita kat orang. Cukup kita dengan Allah. Taubat, mengadu kat dia, cerita dengan Allah. Sebahagian orang dia suka cerita, oh saya zaman muda tinggal solat. Tak boleh aib tu. Kecuali ada dalam fiqh ni ada beberapa tempat lah nak minta fatwa ke, itu pun dengan kadar dia lah. Tapi sebahagian orang ni dia suka cerita, saya taubat dulu, saya ni teruk pada jahiliah lagi. Jangan. Banyaklah hati-hati sekadang kalau tak lihat video suka sangat. Jangan. Kalau nak kongsi dekat orang, kongsi yang baik je lah, cukup dah. Jangan buka aib. Bila taubat tu insya-Allah Allah terima dan tutup. Kerana jadi dosa pula. Taubat dah, cerita kat orang, jadi dosa yang lain pula, buka aib tu. Dalam hadis yang sahih Nabi sebut, kullu ummati mu'afa illa, setiap umat aku ni diampunkan kecuali orang yang menzahirkannya. Menzahirkan ni apa? Malam buat maksiat kan, malam buat maksiat, pagi tu Allah tutup dah dia. Nabi sebut jelas, Allah tutup dah pagi tu, tiba-tiba pergi cerita kat orang kaza wa kaza, oh semalam aku begini-begini, dosa yang lain pula, perlu taubat pula yang tu. Okay. Jadi bulan Ramadan ni kita insafilah, saya kalau kita pernah buka aib ke, maka kita taubat dah dengan sebenar-benar taubat insya-Allah. Okey, kita nak masuk ni rukun yang satu lagi. Tuan-tuan semua tahulah, bila berkait dengan hak orang, dia akan jadi tambah satu rukun. Bukan saja satu, maknanya 3 kena buat, tambah jadi satu ni jadi 4. Tapi kat sini ada pembahagian. Yang ni ramai tak bincang, ramai orang tak buat pembahagian ni. Dan kita bila baca beberapa kitab, alhamdulillah kita jumpa pembahagian ni cantik untuk saya kongsi dengan tuan-tuan. Dosa yang berkait dengan hak orang ni,
dia akan jadi tambah satu rukun, kita kena minta halal lah. Pertama sekali, kalau berbentuk maliyah, maknanya yang berbentuk hak, macam tuan-tuan kita pernah ambil harta orang, hutang ke, ambil barang orang, penyapu jiran, tak kira lah berbentuk benda tu ada, maka yang ini kita kena pulangkan lah. Kalau benda tu ada lagi, duit yang kita ambil tu ada lagi, pulang. Hutang, kita ada duit, bayar. Kan? Bila kita taubat, barulah Allah terima taubat tu. Kita duk curi barang orang, tak cukup 3 rukun ni. Sebab tu saya nak sebut penting perbahasan ni. 3 rukun ni tak cukup, mesti pulangkan. Kalau dah hilang perkara tu, ganti dengan nilai. Tuan-tuan semua tahu yang tu. Okey. Dan para ulama sebut juga secara ringkas, kalau kita bila nak menyesal ni lama dah, ingat-ingat orang yang saya curi penyapu jiran tu, dia pun dah pindah kat lain dah. Biasanya kena cari yang waris kan lah. Kalau biasanya lah cari waris. Kalau tak jumpa juga waris, sedekah niat atas nama orang tu. Ni para ulama kita ajar lah. Okey, ini pembahagian yang pertama. Tuan-tuan biasa dah. Pembahagian yang kedua berkait dengan hak orang ni, macam mana kita nak taubat, iaitu dalam bentuk kalau kita pernah buat dosa, kita menyakiti orang. Yang ni saya bila mengaji ni takut sangat. Menyakiti orang ni dari sudut boleh jadi pukul, kita pukul dengan tangan, dengan apa-apa pukul, ataupun menyakiti dengan kata-kata. Yang ni banyak. Kadang tu kita fitnah dia, kita bully dia, ataupun kita hina dia. Kita sama Muslim tak boleh hina. Kadang kita hina dia, 10 orang tak nak kawan dekat dia. Dia berniaga, 1000 orang tak nak beli barangan dia. Kesan tu besar. Jadi bila kita nak taubat ni, laksanakan 3 rukun, tambah satu lagi, minta maaf, minta halal. Tapi para ulama sebut, kalau dia tak nak maaf, dia buat syarat begini. Dulu kamu duk kata begini, ramai tak nak kawan kat saya, pelanggan saya lagi. Okay, kalau kamu nak saya maafkan, bayar 1000. Kena bayar 1000 tu tuan-tuan. Bahkan sebab tu kita kata ada saman malu tu. Kita ustaz dah mahal sangat 1000. Dah masa kita buat tu, kita tak fikir dia macam mana. 10,000 orang tak nak kawan dekat dia, kesan tu besar juga. Cumanya kalaulah kita rasa macam melampau sangat, minta 1 juta kita pun tak mampu, tapi wallahualam para ulama kata kalaulah dia letak tinggi sangat, kita tak mampu, sentiasalah ikhlaskan diri, doalah pada Allah. Mudah-mudahan Allah terima, Allah tahu kita nak dia ampun sangat. Mudah-mudahan Allah buka hati dia, mudah-mudahan settle kat dunia ni. Itu sebab salah tu salah kita. Kita nak salahkan orang lain. Orang Melayu biasanya, okey saya ni nak taubat dah, kita pergi minta maaf kat dia. Dia tak nak maaf, alah sombongnya. Macam kita salahkan dia pula. Padahal kita kena insafi diri kita. Dia tak nak maaf tu hak dia dah, dia dengan Allah pula lah yang tu. Tapi kita ni nak kata rukun taubat tu begitulah, kita kena terima. Kalau dia tak nak maafkan, teruskanlah doa pada Allah. Bukan salah dia. Mungkin dia tak boleh terima lagi buat masa ni, teruk sangat kita kata kat dia sampai kena buang kerja, sampai tak dapat naik pangkat. Ada orang begitu mengadu tuan-tuan. Bukan senang ya, dia ambil masa lah. Kerana manusia ni dia orang tak samalah hati dia kan. Okey, ini berbentuk kalau kita menyakiti lah. Bahkan kalau kita pukul, dia kata saya nak maaf awak, boleh saya nak pukul semula, kena terima lah. Tapi dia payah sikit lah, dobit dia macam mana, saya pukul awak slow je hari tu, awak pukul kuat. Payah pula, boleh nak claim semula lah. Tapi setahap tu lah, kalau nak, itu rukun dia, kita kena terima semula. Okey, yang ni yang ketiga, yang last. Kalau berkait dengan hak orang, rukun yang keempat ni, yang pembahagian ni, kalau dosa tu berbentuk ghibah. Ghibah ni apa? Masya Allah, mengumpat. Ataupun Nabi kata ghibah ni zikra akhaka bima yakrah. Kamu cerita tentang saudara kamu yang dia tak suka, kita buka aib dia tak suka. Itu ghibah, dan ghibah dosa besar. Yang ni tuan-tuan satu peluang. Sebab ghibah ni kenapa ulama letak satu pembahagian? Sebahagian ulama, sebab tu saya banyak baca beberapa tentang bab taubat ni, ada sebahagian ulama saja buat pembahagian ni, dan saya rasa sangat cantik pembahagian ni. Sebab ghibah ni jadi satu pembahagian memang orang kita biasa buat. Mungkin saya juga tak terlepas tuan-tuan. Kita sembang-sembang dengan kawan-kawan, suka cerita hal orang. Oh, kau tahu tak seminar tu? Dah mulalah tu. Bila sebut seminar tu dah mulalah. Contoh. Ataupun orang lelaki samalah. Kita nak zaman sekolah contoh, minta jauh lah sebagai contoh. Kita nak riuhkan suasana kan, duk sembang-sembang dengan kawan ni, bosan. Nak riuhkan suasana, cerita hal orang, menarik lalulah. Jadi bising semua. Oh dia tu begitu. Oh ya ke? Yang tu penyedap rasa lah. Ya ke? Yang tu memang penyedap rasa tu. Okey. Bila nak taubat dalam dosa ni, dosa yang besar ghibah ni, bila nak taubat, okey, laksanakan 3 rukun yang kita dah bincang. Satu lagi, ini ada perbahasan dia sedikit. Imam Nawawi isyaratkan pergi minta maaf kat dia. Keras sikit lah, maksudnya pendapat ni berat sikit.
kena pergi minta maaf. Dah tuan-tuan, banyak kalau kita duduk tafakur semula, Allah zaman sekolah aku ni nakal betul, banyak mana aku buka aib orang, banyak mana aku duk kata kat orang kan. Okey, pandangan ni tapi tak apalah, ini pandangan Imam Nawawi, tuan-tuan boleh buka Riyadhus Salihin. Kena pergi minta halal. Tapi alhamdulillah bila kita mengaji ada lagi pandangan para ulama yang sebahagian ulama mentarjih pandangan ni. Sebahagian besar ulama mentarjih pandangan ni. Detail dia begini, kalau orang itu tahu kita buka aib dia, kita ribah dia, maksudnya dalam satu majlis kita duk kata kat dia, ribah dia, oh dia ada sekali, dia tahu kita buka tu, maka yang ini kita kena pergi minta maaf. Tak lain tak bukan kena pergi minta maaf lah, sebab dia tak jadi isu, sebab dia dah tahu. Kena pergi minta maaf. Bahkan kalau kita tak jumpa, makin berlarutan lah perkara tu, sebab dia dah tahu dah tu. Okey, isu kat sini kalau dia tak tahu. Yang ni banyak sebenarnya. Kita duk ingat zaman sekolah dulu, dia pun tak tahu aku buka aib. Bukan seorang. Okey, aman. Yang ini para ulama kata kafarah untuk ghibah, nak tebus mula dosa ghibah ni, ada riwayat Nabi. Kamu istighfar untuk dia. Tak perlu pergi jumpa dia, istighfar untuk dia. Paling pendek pun Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Ampunlah dia si fulan tu, aku pernah ghibah dia, aku pernah buka aib dia, dan kau ampunkanlah aku. Itu cara taubat dia. Ini rukun yang keempat kalau dosa ghibah ni. Tuan-tuan kena ingat, insya-Allah, saya dan tuan-tuan. Kenapa para ulama mentarjih pandangan ni? Dia kata kalau kita pergi jumpa dia, pergi minta maaf, belum tentu dia maaf, sebab style. Saya tengok pandangi sesuai dengan kita orang Melayu juga, sebab style orang Melayu gini. Kalau kita pergi minta maaf kat dia kan, orang tu mesti akan tanya, dah nak maaf apa ni? Tiba-tiba minta maaf. Kita pula suka begini, tak apalah kau maaf je lah, jangan tanyalah kan. Ada orang suka begitu. Kita pernah kena, tak nak cerita lah, kalau cerita kan jadi macam dia dah bagi hint yang tak baik dah tu. Dan orang yang dengar tu, orang Melayu kita biasanya begini, hang tak bagi tahu, confirm saya tak maaf. Dia tambah, yang ni kena checkmate lah kita. Maka kalau tak cerita, confirm lah aku tak maaf. Lagi kita takut. Maka kita pun ceritalah juga, semalam aku kata begini, buka aib kamu. Depan live ni 1000 orang ni tengok ni. Kawan tu bukan nak maaf, makin bergaduh dia. Itu kesan dia. Mungkin payah dia nak maaf, makin jadi tak berat. Mungkin jadi, kita asal kawan baik dah kita dah taubat kan, kita minta dengan Allah. Sebab asal kalau kita mengaji berkait dengan hak orang ni, kena pergi minta maaf. Tapi dalam bab ghibah ni ada pandangan yang lebih melunakkan, alhamdulillah. Sebab kalau fikir pun, setiap kali kita ghibah nak kena jumpa, berat juga. Dia orang tu duduk jauh. Tak apalah, cuba nak sebut pandangan ni kuat kerana satu ada riwayat. Saya lupa riwayat tu, tapi Nabi sebut tadilah kafarah, nak tebus ghibah ni, semula dosa ghibah ni, istighfar untuk dia. Istighfar ni dia banyak lafaz lah. Paling pendek puan-puan boleh buat Allahumma ghfir lahu, ampunilah dia. Ustaz, saya ghibah. Okey, ini poin yang last berkaitan dengan ni. Okey, sebab saya tinggal tadi. Asal pada taubat ni, setiap satu dosa kena taubat. Ini dosa ni laksanakan 3 rukun. Ini dosa ni laksanakan 3 rukun. Ini dosa maksiat, ini dosa zalim, laksanakan 3 rukun setiap satu. Itu asas. Tapi kalau kita tak ingat, kita jamakkan. Samalah dalam isu ghibah ni, Ustaz, saya dulu tak ingat dah, ramai sangat kot saya buka aib orang ni. Kita jamakkan, Allahumma ghfir lahum. Ya Allah, ampunilah mereka semua yang pernah aku ghibah. Ambil peluang bulan Ramadan ni. Kalau kita ingat seorang-seorang kita buka aib dia, ya Allah, ampunlah si Minah tu, aku pernah buka aib dia. Contoh. Tapi kalau ramai, jamakkan, ya Allah, ampunlah mereka semua yang telah aku ghibah, dan ampunkanlah aku juga, ya Allah. Sebab asas taubat mesti satu persatu ni. Kalau kita ingat dosa kita. Okey, settle lah, insyaAllah. Pembahagian yang ketiga tu settle ghibah. Mudah-mudahan ini pandangan yang melunakkan, kita ambil pandangan insyaAllah. Okey, sebagai penutup ini, saya sebut, itu poin tu tuan-tuan boleh jumpa dalam penawar bagi hati. Para ulama kita sebut lama dah. Setiap taubat asalnya satu persatu, kalau kita ingat. Dan rahmat Allah, kalau kita tak ingat, banyak sangat dosa. Saya lah ambil peluang bulan Ramadan ni, kita tafakur diri kita, banyak dosa daripada muda lagi. Dosa ni, dosa tu tak boleh nak kira. Dan kita pun tak ingat, kita jamakkan doa. Jamakkan doa ni, Nabi ajar kita lama dah tuan-tuan. Saya nak kongsi pada pagi ni sebagai penutup. Doa Nabi ni cantik, iaitu Nabi sebut, Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, saya ingat saya riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah dia kata Nabi dia baca ketika sujud. Para ulama sebut ini antara sunnah yang ditinggalkan. Kita tak baca yang ni, sebab kita hafal satu je, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Baguslah, yang penting ada satu tu. Tapi kalau kita boleh upgradekan lagi, sebab kita lagu kita boleh hafal. Lagu baru apa tuan-tuan? Tak ingat, masya-Allah lah. Okey, lagu silap lah lagu. Doa yang Abu Hurairah kata Nabi baca ketika sujud ni menjadi doa yang jamak untuk kita
inilah doa minta diampunkan semua dosa, iaitu Allahumma ghfirli dhanbi kullah. Ya Allah, ampunilah dosa aku keseluruhannya. Cantik doa Nabi. Diqqahu, yang kedua, diqqahu wa jillahu, daripada dosa tu yang sekecil-kecilnya sehingga yang sebesar-besarnya. Wa awwalahu wa akhirahu, daripada dosa yang awal sehingga yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrah, daripada dosa yang aku lakukan secara terang-terangan dan secara sembunyi. Jami' manik doa, jawami' doa Nabi ni dia menghimpunkan tuan-tuan. Cantik doa Nabi. Mudah-mudahan ini doa yang kita perbanyakkan, terutamanya masuk bulan Ramadan ni, insya-Allah boleh. Dan bacalah ketika sujud, ataupun kalau tak nak baca ketika sujud pun boleh bila-bila masa, sebab doa ni dia berbentuk umum. Tuan-tuan duduk seorang-seorang minta, ya Allah ampunlah semua dosaku. Bila tuan-tuan doa begini, dia telah masuk salah satu rukun taubat tadi. Apa? Yang mana taubat? Rukun taubat ada 3. Bila tuan-tuan, masya-Allah, bila tuan-tuan berdoa begitu, ya Allah ampunilah dosa aku keseluruhannya ni, ya Allah, dia jadi masuk rukun yang pertama, settle dah. Tuan-tuan menyesal atas dosa tuan-tuan. Tinggal 2 lagi. Yang 2 tu dah memang nak tinggal dah, masuk Ramadan ni tinggal semua. Dan yang 3, berazam tak nak lakukan lagi. Maka insya-Allah kata para ulama, jika ada 3 rukun ni, insya-Allah jangan risau, insya-Allah Allah terima taubat kita tu. Sebab tu saya sebut perbahasan ni penting, kerana kalau orang tak melakukan 3 rukun ni, boleh jadi Allah tak terima taubat dia. Boleh jadi dia masuk Ramadan, dia kekal tak dapat pengampunan sebab dia tak laksanakan 3 rukun ni. Saya nak kongsi sebab apa tuan-tuan. Saya pernah tanya orang agama sendiri, orang yang bukanlah dia latar belakang dia pendidikan agama lah dalam Universiti Malaysia ni. Tapi bila kita tanya kan, macam nak ulang kaji lah, ingat tak rukun taubat? Tak ingat. Sedangkan taubat ni benda yang hari-harian sepatutnya. Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebut 3 perkara yang berlega dalam kehidupan kita. Apa? Nikmat dapat, kena syukur. Yang kedua, sentiasa diuji, kena sabar. Dan yang ketiga yang berlega dalam kehidupan kita ni harian, apa? Sentiasa melakukan kesalahan. Yang ini kita kena taubat dan istighfar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat perkongsian pada pagi ini, sekali yang baik daripada Allah Ta'ala, sekali yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh insya-Allah. Oh, saksi palsu. Saksi dia jadi saksi dalam mahkamah ke macam mana? Itu memang dosa besar betul lah tu. Kalau jadi saksi palsu ni, dia sengaja kan ataupun dia tak tahu ke macam mana? Ada memang dibayar. Dalam dibayar tu. Masya-Allah, betul tu. Itu memang tak dapat nafi, itu memang dosa besar lah. Bahaya, masya-Allah. Allah. Ada soalan lagi?